Jangan ngantuk sangat. Kadang-kadang cikgu pun terleka. Okey. Okey, jadi kepada semua, kita akan teruskan kepada kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey, mana lagi ni buka kamera, buka kamera. Syifa, mana Syifa? Selalu ada Syifa. Ada dah Syifa. Ya, Faril, cikgu. mana Faril? Lama tak nampak Faril. Okey, jadi kelas kita pada hari ni cikgu akan buktikan lah. Okey, hai Faril. Okey, mana lagi semua? Wow, 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 wow. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita. Hari ni cikgu akan terangkan apa yang cikgu nak ajar. Okey, jadi cikgu mula share screen. Sebelum tu, suara cikgu jelas ke suara cikgu? Ada tersekat-sekat ke? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada kan? Okey, cikgu dah mula share screen. Boleh nampak dah skrin cikgu? Ke tengah loading lagi? Boleh, cikgu. Okey. Okey, baik. Okey, jadi untuk matematik tingkatan 4, untuk matematik tingkatan 4, kamu kena faham dua benda cikgu dah terang pada peringkat awal. Okey. Jadi dekat sini untuk matematik tingkatan 4 bab 1 dia bercakap tentang kuadratik. Kuadratik terpecah kepada dua bahagian. Yang pertama nama dia fungsi. Kalau kamu nampak fungsi kuadratik, dekat sini perkara-perkara yang bercakap tentang graf. Yang bercakap tentang graf, kita dah belajar dah cara nak buat graf pada minggu lepas. Kita dah belajar cara nak buat graf pada minggu lepas. Okey, kemudian untuk kuadratik dia terbahagi kepada lagi satu bahagian. Kita ada nama dia persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik selalunya soalan-soalan yang berbentuk struktur. Struktur ni macam mana? Struktur ni adalah perkara yang pelajar paling tak suka dalam matematik. Apa benda? Dia kena membaca. Kita kena baca, kita kena keluarkan data, kita kena buat persamaan, baru kita dapatkan X. Berbeza dengan graf. Kalau dengan graf, persamaan dah diberi. Fungsi dah diberi. Jaranglah kalau graf tu fungsi tak diberi. Jaranglah. Maksudnya fungsi itu dah diberi. Kalau dekat sini macam mana nak nampak beza dia lagi? Kalau dekat sini kalau fungsi, kalau kamu ada ambil AddMath kan, dia ada letak fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Sebenarnya fx ni adalah penggantian untuk nilai y. Ganti y sahaja, bukanlah sesuatu yang baru pun. Bukan orang kata benda pelik pun. Okey. Sebab kenapa cikgu cakap y? Dekat sini bila kita nak buat graf, kita kena ada dua data. Untuk buat koordinat, kita kena ada x dengan y. X kita dapat daripada sini, y kita dapat daripada fx. Itu untuk fungsi. Kita dah belajar pada minggu lepas. Okey. Jadi sekarang kita nak buat persamaan kuadratik. Macam mana nak tengok soalan-soalan kuadratik ni? Soalan-soalan kuadratik persamaan dia, kamu bukan tak ada fx dah. Kamu tak ada fx dah. Kamu kena ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Benda yang paling penting, kamu kena buat sama dengan kosong. Dia tak boleh ada benda sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan apa-apa, tak boleh. Dia mesti sama dengan kosong. Mesti sama dengan kosong. Jadi antara fungsi dengan persamaan dia ada satu similarity. Sebenarnya similarity itu persamaan lah. Sama dengan. Dia ada satu sama. Sama orang kata apa, ciri-ciri yang sama. Iaitu daripada fungsi kuadratik, daripada persamaan kuadratik, sama dia adalah cara mencari nilai X. Nilai X ni kita dah belajar pada minggu
lepas, iaitu kita gunakan kalkulator. Mod EQN degree 2 isi ABC. Yang tu kita dah belajar pada minggu lepas. Tapi penting ke? Okey, kalau kamu tak tahu cara nak cari nilai X, cikgu ada tunjuk dekat dalam WhatsApp group untuk homework. Dia ada 2 jenis kalkulator, dua-dua tu lain-lain cara dia. Okey. Sampai sini cikgu nak kamu faham ni dulu. Cikgu nak kamu dapatkan yang dalam bab 1 ni dia terpecah kepada 2 bahagian besar. Satu bercakap tentang graf, satu bercakap tentang soalan struktur. Okey, sampai sini boleh follow lagi ke semua? Boleh cikgu? Okey, bagus. Okey, cikgu nak tunjukkan pula fokus kita hari ni adalah tentang persamaan, iaitu soalan struktur. Macam mana soalan-soalan struktur tu? Okey, kalau kamu ada modul, kamu boleh tunjuk kepada muka surat yang terakhir, muka surat 11. Inilah dia soalan struktur. Soalan struktur kamu kena faham dia punya persamaan tidak diberikan. Okey, tengok kita tengok. Lebar sebuah buku matematik ialah X cm jika panjang ialah 4 cm lebih daripada lebarnya dan luasnya ialah 32 cm. Hitung perimeter buku matematik tersebut. Okey, benda ni kalau kita tak tahu step kita akan rasa susah. Tapi bila kita tahu step kita akan boleh buat. Tak cakap dengan senang, tapi kita boleh ada jalan kerja tu. Ada idea, ada DHA, ada sel-sel otak berhubung. Okey, jadi nak buat soalan struktur ni, kamu kena faham satu benda, persamaan tidak diberikan. Persamaan tidak diberikan. Tapi, bila persamaan tidak diberikan, kamu kena faham satu benda. Kamu kena create satu persamaan. Kamu kena keluarkan persamaan daripada ayat ni. Tu soalan struktur. Okey, sebagai contoh kita tengok contoh example Kita tengok example. Okey, ini dia punya persamaan ni dia keluarkan. Ni dia keluarkan persamaan ni. Kemudian lepas tu bila cikgu tengok kat sini, bila kita dah keluarkan, yang pertama soalan struktur. Soalan struktur yang pertama step dia adalah keluarkan persamaan. Keluarkan persamaan. Nanti kita belajar cara nak keluarkan persamaan. Okey, yang kedua, bila dia dah keluarkan dia punya persamaan, apa yang dia buat? Dia akan bentukkan, dia akan jadikan sama dengan kosong. Tu step yang kedua. Ini step pertama. Okey, lepas tu step yang kedua. Kamu kena jadikan dia dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Iaitu dekat sini inilah nama dia persamaan kuadratik. Kuadratik. Dan step yang ketiga adalah kita akan cari nilai X. Cari nilai X. Macam mana? Okey, kalau kamu tengok kat sini, daripada sini, yang kita buat sama dengan kosong, yang Z tambah 1 dalam kurungan, Z tolak 4 dalam kurungan, dia dapat Z1, dia dapat Z2, itu dia cari nilai X dia. Dia cari nilai Z dia. Ini dia nilai Z sebab dia punya kuadratik tentang Z kuasa 2, Z. Tapi sama je. Cara dia sama je. Bila kita nak cari nilai X, kita kena EQN. Lepas tu mod. Silap. Mod EQN lepas tu degree. Okey. Terbalik. Sorry. Sorry. Okey ni. Kita pergi kepada mod. Lepas tu kita pergi kepada degree. Lepas tu kita pergi kepada... Aduh. Terbalik lagi. Cikgu pun dah ngantuk dah. EQN. Lepas tu degree. Okey. Ni. Jadi nak buat soalan struktur kena ada 3 benda ni. Okey. Okey semua. Dah ready belum? Cikgu nak ajar nak ajar ni soalan struktur ni dah ready dah? Dah cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi memanglah nak buat struktur dia buat daripada atas, keluarkan persamaan, lepas tu jadikan persamaan kuadratik, lepas tu cari nilai X. Tapi untuk mengajar, cikgu tak boleh buat daripada atas ke bawah. Cikgu akan ajar kamu daripada bawah ke atas. Maksudnya fokus kita yang pertama hari ni adalah mencari nilai X. Walaupun kita dah cari minggu lepas. Tapi cikgu nak kamu cari lagi sekali.
Fokus kita yang pertama untuk kelas ni adalah cara mencari nilai X. Kita nak cari nilai X daripada beberapa persamaan. Itu yang pertama kita nak belajar. Yang kedua adalah nombor 2. Kat sini kita nak belajar hari ni bentukkan persamaan kuadratik. Kita nak belajar bentukkan persamaan kuadratik. Dan yang terakhir, akhir kelas baru cikgu akan ajar keluarkan persamaan. Dia memang macam tu. Kalau kamu tengok dalam matematik ni, kalau dalam matematik, kalau kamu berminat nak jadi guru lah. Saya nak ajar kawan saya matematik. Okey, cara nak ajar matematik kebanyakan dia macam ni. Kalau jalan kerja dia daripada atas ke bawah, kamu kena mengajar daripada bawah ke atas. Okey. Kalau kamu tak faham, tak apalah. Nantilah tu, itu kelas lain. Sebab sekarang dah pukul 5.23, takut tak sempat. Okey. Jadi sekarang kita nak belajar daripada bawah ke atas, iaitu nombor 3, cara nak cari nilai X. Okey, boleh cikgu proceed kepada perkara pertama kita nak belajar hari ni? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jadi cara nak cari nilai X adalah perkara pertama yang kita nak belajar hari ni, mencari nilai X. Yang pertama sekali, bila dia bercakap tentang persamaan, dia tak limit kepada X. Tidak limit kepada X. Maksudnya apa? Dia boleh jadi huruf lain. Dia boleh jadi A, B, C, D, E sampai Z. Itu persamaan. Kalau graf dia memang kena X dengan Y. Kalau fungsi dia memang kena X dengan Y. Tapi kalau persamaan dia boleh jadi contoh dia boleh jadi Y. Contoh AY kuasa 2 tambah BY tambah C. Okey, jadi dekat sini fokus dia adalah huruf Y. Kalau cikgu pergi kepada AZ macam tadi AZ kuasa 2 tambah BZ tambah C. Jadi fokus kita dekat sini adalah huruf Z. Jadi untuk huruf dia tak limit. Selalunya dia tak akan sentuh 3 huruf je lah. Untuk huruf A, huruf B, huruf C dia tak sentuh. Tapi D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z dia boleh sentuh. Jadi nak tengok mana satu kuadratik, jadi kamu kena fokus. Bukan pada huruf X sahaja. Huruf lain pun dia boleh jadi. Jadi fokus kat mana ada kuasa 2, itulah huruf yang kita nak cari. Cikgu ulang balik. Bila kamu dah nampak dia punya persamaan, dekat mana ada kuasa 2, itulah huruf yang kita nak cari. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi mencari nilai X hari ni, cikgu dah pergi pada minggu lepas cara manual dengan cara kalkulator. Tapi hari ni kita pergi kepada kalkulator. Walaupun cikgu dah ajar, cikgu nak betul-betul kamu faham. Kita buat lagi sekali. Okey, jadi untuk mencari nilai X masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang ni kita dah buat kan? Cikgu pun lupa lah. Dah kot. Okey, kejap Okey, yang ni kita belum buat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan keluarkan nilai-nilai X dia. Kita akan cari nilai X dia. Okey, cikgu akan tunjuk kita punya soalan. Okey, yang pertama sekali, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kejap semua, sorry. Cikgu ambil je lah, walaupun soalan ni kita dah buat kan. Okey. Kita buat DG yang bawah ni. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan cara nak cari nilai X. Okey, step yang pertama kamu tak perlukan calculation. Kamu hanya perlu keluarkan mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okey, jadi cara dia adalah kamu tengok yang mana A dia bila huruf tu ada kuasa 2. Jadi kat sini X ni ada kuasa 2. Jadi huruf ni ada X kuasa 2, sebelah dia nombor 2. Jadi dekat sini ini adalah A kita 2.
Okey. Mana B dia? Okey. Untuk B dia, fokus kat sini. A ni di sebelah X kuasa 2. Yang B ni di sebelah X. Maksudnya dekat sini dia 8 sahaja. Jadi kita bubuh 8. Dan akhir sekali yang C ni adalah dia tiada X. Jadi dekat sini dia 24. Tapi jangan kamu lupa dia punya simbol. Dia negatif 24. Itu cara kita keluarkan nilai A, B, C dia. Okey. Itu step pertama. Ini adalah step pertama. Sampai sini semua jelas ke step pertama? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Step yang kedua adalah kita pergi kepada calculator. Step yang kedua kita pergi kepada calculator. Calculator macam biasa cikgu dah ada hantar dah macam mana nak buat sebelum ni. Mula-mula tekan mod. Lepas tu tekan EQN. Lepas tu tekan degree. Lepas tu isi ABC. Kamu akan dapat X1, X2 daripada calculator. Okey, jadi masing-masing kita tekan calculator sama-sama. Okey, kita tekan mod sampai jumpa EQN. Tekan 1. Lepas tu jangan tekan unknown. Kita tekan degree. Bawah degree kita cari nombor 2. Okey, lepas tu kita isi. A dia 2, B dia 8, C dia negatif 24. Jadi dekat sini, X1 kita dapat 2, X2 kita dapat negatif 6. Okey. Masing-masing cuba tekan kalkulator. Dah dapat dah X1 dengan X2 tu? Dah. Okey, bagus. Siapa yang tak dapat, bagi tahu cikgu. Kalau siapa yang tak dapat, WhatsApp cikgu. Okey. Lepas tu, step yang terakhir adalah kita bentukkan kita punya pemfaktoran. Kita nak kena bentukkan kita punya pemfaktoran baru dapat markah penuh. Jadi cara nak bentukkan kita punya pemfaktoran, mula-mula kita salin soalan. 2x kuasa 2 tambah 8x tolak 24 sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita terus tulis X1 kita adalah 2, X2 kita adalah negatif 6. Jadi daripada sini kamu buat jalan kerja ringkas. Kamu kena jadi sama kosong. Jadi 2 pindah ke sebelah dia akan jadi negatif sama dengan kosong. Jadi dekat sini kamu dah dapat kurungan pertama X tolak 2. Okey, habis. Yang kedua adalah X2 sama dengan negatif 6. Negatif pindah ke sebelah dia akan jadi positif. X tambah 6 sama dengan kosong. Jadi dekat sini kita dah dapat kurungan yang kedua. X tambah 6 sama dengan kosong. Bila kamu dah berjaya buat sampai sini, baru kamu dapat full mark. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi nak cari nilai X kena ikut betul-betul 3 step ni. Kena ikut betul-betul 3 step ni. Jadi 3 step ni bila berkaitan dengan mencari nilai X, kamu tak boleh tekan kalkulator, kamu terus tulis jawapan. Tak boleh. Kamu kena buat macam ni. Kamu kena buat macam step 3 ni. Okey, cikgu macam mana nak tahu kita punya pemfaktoran tu betul ke tak? Kita boleh buka kurungan. Tapi tak apa. Itu nanti. Itu lain cerita. Tapi sekarang ni, sekarang ni adalah untuk kita punya jalan kerja yang pertama, kita kena ada 3 step ni. Okey, cikgu nak tanya. Step pertama, cara nak keluarkan nilai A, B, C, semua jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Step kedua, daripada nilai A, B, C, kita belajar cara nak keluarkan X1 dengan X2 guna kalkulator. Semua boleh ke? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, baik. Step yang ketiga, kita buat dia punya pemfaktoran. Pemfaktoran ni dia punya kurungan. Dia punya kurungan. Jadi cara nak buat kurungan ni kamu kena ingat. X1 dengan X2 yang kamu dapat tadi, kamu kena jadikan dia sama dengan kosong. Maksudnya nombor ni kamu kena gerak pergi ke sebelah X. Dua-dua. Bila kamu dah bergerak pergi ke sebelah X, baru kamu dapat dia punya jawapan. Okey, habis untuk sesi contoh. Okey, daripada contoh cikgu ni, cikgu nak tanya, semua jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi daripada sini kita akan cuba buat beberapa soalan. Kita akan pergi kepada soalan G.
Kita pergi kepada soalan E dan soalan F. Okey, jadi daripada apa yang cikgu dah ajar tadi, cikgu nak masing-masing buat soalan E dengan soalan F. Pastikan ada 3 step tu. Okey, cuba selesaikan. Dah siap, hantar dekat cikgu. Nah, okey, cuba buat Aulia jelas ke 3 step ni cikgu tunjuk ni? Jelas cikgu. Okey. Okey, bagus. Jadi anda hantar kat cikgu. Faril, dapat buat tak tu Faril? Dapat buat cikgu. Dah nak siap. Tengah buat. Okey. Okey, bagus. Dah dapat. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Kena ada 3 step ni tahu
Kalau kamu dah okey, tak payah nak tulis pun step 1, step 2, step 3 ni cikgu tulis sebab cikgu ajar. Cikgu nak bagi kamu nampak step 1 apa nak kena buat, step 2 apa nak kena buat, step 3 apa nak kena buat. Okey, 1 minit lagi. Arissa dapat buat tak tu Arissa? Dapat cikgu. Okey. Wawa dapat buat tak tu Wawa? Tengah try. Tengah try. Alright. Siapa yang ada masalah boleh WhatsApp cikgu Cikgu saya ni ada masalah, saya kurang faham lah. WhatsApp je cikgu, nanti cikgu tunjuklah. Cikgu akan cuba jawab. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi benda yang paling penting dalam kuadratik kamu kena faham, inilah dia benda paling penting. Sebab kalau kamu tak dapat nak cari nilai X yang pertama, graf kamu tak akan lengkap. Kalau soalan tu bercakap tentang graf, kamu tak akan dapat nilai X yang betul dalam graf. Kalau soalan tu struktur sekalipun, bila kamu tak dapat nak jawab nilai X dia, percayalah, kamu tak akan dapat buat soalan tu. Okey. Jadi inilah fokus cikgu sekarang. Cikgu nak fokus kamu punya nilai X dan nilai cara kamu faktorkan. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan E dengan F. Boleh ke semua? Cikgu nak buat E dan F? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan pergi dahulu kepada soalan E. Step yang pertama, kalau kamu tak faham, bagi tahu cikgu Step yang pertama, kita keluarkan A, kita keluarkan B, kita keluarkan C. Jadi, A dia apa? A dia kamu tengok X kuasa 2. Apa nombor sebelah X kuasa 2? Dekat sini ada 2. Jadi, kita letak 2. Kemudian B. B tu kamu tengok X sahaja. Jadi dekat sini, ni X sahaja. Kamu tengok, kamu dapat dia 3. Dan akhir sekali, dia mesti tiada X. Untuk C mesti tiada X. Jadi dekat sini dia 9. Antara kesilapan yang selalu berlaku adalah pelajar selalu tertinggal dia punya simbol. Dia bukan 9. Kamu kena tengok dia punya simbol dekat belakang. Dia negatif 9. Ini step yang pertama, habis. Kemudian dekat sini, step yang kedua, kita tekan calculator. Kita tekan calculator, kita akan dapat X1 dengan kita akan dapat X2. Jadi dekat sini, kita tekan calculator. Okey, kita tekan mod EQN, cari degree, kita isi A kita 2, B kita 3, C kita negatif 9. X1 dekat sini, bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat 1.5. 1.5. Jadi, cikgu tak nak 1.5. Cikgu nak kamu bagi jawapan dalam bentuk termudah. Jadi, kat sini cikgu tekan calculator, cikgu nak dapat 3/2. Ini X1 kita. Kemudian X2 kita dapat negatif 3. Ini jawapan daripada kalkulator. Okey, jelas ke step 2? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okey, baik. Step yang ketiga adalah kita keluarkan kita punya pemfaktoran. Kita keluarkan kita punya persamaan pemfaktoran. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Okey, jadi cara dia kamu salin dulu soalan. 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 9. Lepas tu kamu salin X1 yang kamu dapat 3/2. Kamu salin X2 yang kamu dapat negatif 3. Kalau pemfaktoran kamu salah, kamu akan hilang markah. Kamu akan hilang markah. Jadi, cikgu akan tunjukkan pemfaktoran cara dia guna warna hijau. Okey, yang pertama X1. Ni warna kuning. Okey, kita guna X1. X1 sama dengan 3/2. Kamu nak jadikan dia sama dengan kosong. Kita tak boleh pindah 3/2. Kita pindah 2 dulu. 2 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi 2 darab X, kita dapat 2X sama dengan 3. Ni kalau di dalam bentuk bahagi. Kalau di dalam bentuk pecahan. Jadi dekat sini 3 ni positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 2X tolak 3 sama dengan kosong. Itu dia.
Okey, kemudian dekat sini pula, kalaulah dia bukan dalam bentuk pecahan, kamu boleh pindah dengan mudah. Kamu pindah sambil senyum. -3 pindah ke sebelah. Dekat sini X negatif jadi +3 sama dengan kosong. Jadi bila kamu dah jadikan dia sama dengan kosong, ni kurungan yang pertama kamu. Ini adalah 2X tolak 3. Dan ini adalah kurungan yang kedua kamu. X tambah 3 sama dengan kosong. Ini jawapan kamu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Cikgu. Okey, baik. Okey, macam mana nak tahu? Okey, cikgu ajar satu step lebih lah. Step ni sebenarnya dia ada dalam AdMath dia, bukan Math. Tapi apa salahnya kan? Kita boleh kaitkan. Okey, jadi kalau kamu nak tahu pemfaktoran yang kamu buat tu betul ke tak? Kalau kamu nak tahu kurungan yang kamu keluarkan ni betul ke tak, kamu boleh buka balik kurungan tu. Sebagai contoh cikgu buat warna biru. Cikgu buat warna biru. Okey, dekat sini cikgu tunjuk 2X tolak 3, X tambah 3. Darab silang. Darab macam biasa. 2X darab X kita dapat 2X kuasa 2. 2X darab 3 kita dapat 6X. Negatif 3 darab X kita dapat negatif 3X. Negatif 3 darab dengan 3 kita dapat negatif 9. Okey, lepas tu kita cari sebutan serupa. 2X kuasa 2 tambah 6 tolak 3 kita dapat 3X tolak 9. Apa yang kamu dapat daripada sini sebenarnya yang ini sama je. Itu cara kamu nak tahu jawapan kamu betul ataupun salah. Maksudnya selepas kamu buka kurungan, kamu akan dapat balik. Tapi tak perlu nak tulis ni. Tak perlu nak tulis dalam kertas. Yang ni, yang nak kena tulis dalam kertas sampai sini sahaja. Yang ni cikgu just ajar kamu kalau kita nak check jawapan kita betul ataupun salah. Cikgu. Ya. Cikgu lupa square cikgu. Oh, cikgu lupa square. Sorry. Tak apa. Okey, ni. Square cikgu. Terima kasih. Okey, jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, ingat. Okey, ingatlah. Bila dia dalam keadaan pecahan je yang lain sikit. Bila dia dalam keadaan pecahan je yang dia lain sikit. Maksudnya kalau dalam keadaan pecahan kita gerakkan nombor bawah dulu. Kamu tak boleh gerak 3/2 positif jadi negatif, tak. Kalau pecahan kita kena gerakkan 2 dulu. Okey, habis untuk E. Okey, kita pergi pula kepada F. Kita pergi pula kepada soalan F. Untuk soalan F, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan mula buat soalan F. Step yang pertama adalah benda yang sama. Kita cari nilai A, kita cari nilai B, kita cari nilai C. A kita 4, B kita negatif 3, C kita negatif 10. Step yang kedua adalah kita tekan kalkulator untuk dapatkan X1 dengan X2. Jadi dekat sini, bila kita tekan kalkulator, A kita 4, B kita negatif 3, C kita negatif 10. Okey, X1 kita 2, X2 kita bagi bentuk dalam kalkulator negatif 5/4. Okey, jadi dekat sini step yang ketiga, salin balik soalan. 4X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan kosong. Jadi dekat sini, kita akan keluarkan dia punya pemfaktoran. Sebelum tu kamu tulislah. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 5/4. Okey, jadi daripada sini kita keluarkan macam biasa. 2 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. X tolak 2 sama dengan kosong. Bila dah sama dengan kosong, itulah kurungan yang kamu kena ambil. X tolak 2. Okey. Kemudian yang ini 4 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi bila dia dah jadi darab, X darab dengan 4, kita akan dapat 4X sama dengan negatif 5. Baru kamu pindahkan negatif 5, negatif ke sebelah dia jadi positif 5 sama dengan kosong. Jadi inilah kurungan yang kedua kita. 4X tambah 5 sama dengan kosong. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu nak check lah apa yang kita buat tu betul ke tak. Boleh, tak jadi masalah. Kamu ambil kurungan yang kamu buat tadi. X tolak 2 dalam kurungan dengan 4X tambah 5. Ini checking. Checking tak perlu nak tulis dalam kertas exam nanti. X darab dengan 4X, kita akan dapat 4X kuasa 2. X darab 5, kita dapat 5X. Negatif 2 darab 4X, kita akan dapat negatif 8X. Negatif 2 darab dengan
5 kita dapat negatif 10. Selesaikan sebutan serupa, 4x kuasa 2 tambah 5 tolak 8, kita dapat negatif 3x, negatif 10. Kamu boleh nampak bendanya sama je. Tu cara nak check. Cara nak check. Tapi kalau kamu dah buat sampai sini, full mark. Okey, semua jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. 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 Okey. Siapa yang salah, salin pembetulan. Ada sikitlah yang salah. Okey. Tak apa. Okey. Jadi macam mana semua? Jelas ke? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey. Okey, jadi siapa-siapa yang tak jumpa cara nak tekan kalkulator tu, cikgu ada hantar dekat bahagian homework. Masing-masing boleh tengok grup homework. Belah atas tu cikgu ada tunjuk video dalam YouTube. Dia akan ajar step by step. Cikgu kat sini boleh terang je. Jadi cikgu rasa benda tu tak efektif. Jadi cikgu akan hantar video. Okey, habis. Okey, jadi itulah dia perkara pertama yang cikgu nak ajar hari ni, iaitu cara mencari nilai X. Cara cari nilai X dengan lengkap dan betul. Okey, nombor 1 ni jelas ke semua? Dah boleh faham Boleh faham ke? Ada soalan nak tanya? Aulia ada soalan nak tanya? Ke jelas je semuanya? Tak ada cikgu. Okey. Hazim macam mana? Hazim jelas je ke semuanya? Boleh faham? Saya jelas cikgu. Okey. Scarlett macam mana Scarlett? Okey ke? Okey cikgu. Okey. Erdina macam mana? Boleh faham Erdina? Boleh faham cikgu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu harap yang lain pun boleh faham. Okey, jadi dekat sini untuk perkara pertama adalah cikgu dah ajar cara cari nilai X. Cikgu dah bagi satu contoh. Cikgu dah bagi satu contoh. Ni contoh dia. Kemudian dekat sini kita buat 2 soalan. Okey, jadi lepas ni cikgu nak ajar kamu pula cara bentukkan persamaan kuadratik. Cara bentukkan persamaan kuadratik ni dia senang je. Tapi dia jadi complicated sikit. Tapi benda tu boleh diselesaikan. Jadi jangan risau. Okey, jadi dekat sini perkara yang seterusnya cikgu nak ajar kamu bentukkan persamaan kuadratik. Bentukkan persamaan kuadratik. Okey. Kenapa kena ada tajuk bentukkan persamaan kuadratik? Sebab bila kita keluarkan data-data daripada ayat-ayat struktur, maksudnya ayat yang subjektif, kita takkan dapat terus di dalam keadaan kuadratik. Okey. Jadi mungkinlah kita akan dapat benda lain. Contoh masing-masing buka modul, Okey, nampak? Dia tak dapat terus kuadratik. Dia dapat macam ni. Jadi yang ni cikgu nak ajar kamu macam mana dia dapat daripada sini untuk jadi kuadratik. Ini dia dapat daripada ayat struktur dekat atas. Kemudian macam mana dia dapat kuadratik ni? Inilah fokus kita lepas ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Okey, cara nak bentukkan persamaan kuadratik, yang perkara pertama adalah kamu hanya boleh ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Sama dengan kosong. Ini je. Tapi kamu kena faham tentang perpindahan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan belajar cara membentukkan persamaan kuadratik. Okey, kita tengok kepada soalan dekat belah bawah. Okey, kita pergi kepada soalan A. Cikgu tunjuk satu contoh ataupun 2 contoh lah. Cikgu tunjuk 1-2 contoh. Soalan A dengan soalan B lah. Okey. Jadi bila kita nak bentukkan persamaan kuadratik, dia tak kisah dia huruf apa. Itu yang pertama, dia tak kisah dia huruf apa. Yang kisah dia sekarang macam mana kamu bentukkan dia punya persamaan kuadratik. Okey, jadi dekat soalan nombor A, ini kamu tak nampak lagi dia punya kuadratik. Jadi bila ada kurungan, sila selesaikan kurungan dia. Okey, untuk siapa-siapa yang agak macam orang kata selalu keliru untuk menyelesaikan kurungan, cikgu ajar. M, letak kurungan M tambah 2, tutup kurungan sama dengan 3. Okey, yang ni cikgu ajar. Okey, buka, buat garisan, tulis kecil-kecil M darab M. Kita akan dapat M kuasa 2. M darab M kan dapat M kuasa 2. Lepas tu,
Buka, bulatkan, buat garisan, tulis kecil-kecil M darab 2. Kita akan dapat 2M. Tapi jangan lupa positif 2M sama dengan 3. Jadi bila kamu nak bentukkan persamaan kuadratik untuk kembangan, iaitu cara nak buka kurungan, kamu memang kena betul-betul dah mahir dah. Okey. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Boleh cikgu. Jadi dekat sini kamu kena tahu cara kembangan. Kembangan ataupun expand. Maksudnya selesaikan kurungan. Ni cara cikgu buatnya cara nak selesaikan kurungan. Lagi ini bukan kuadratik lagi. Kuadratik dia mesti sama dengan kosong. Itu dia punya hint. Jadi dekat sini 3 ni positif pindah ke sebelah. M kuasa 2 tambah 2M. Positif 3 jadi negatif 3 sama dengan kosong. Ini adalah dia punya, barulah kita boleh cakap dia dalam kuadratik. Dekat sini kalau orang tanya, ni kuadratik ke tak? Ya, ni dia kuadratik. Cumanya dia belum lagi dalam bentuk kuadratik. Mana bentuk kuadratik dia? Ini bentuk kuadratik. Macam mana kita nak tahu dia bentuk kuadratik ke tak? Bentuk kuadratik adalah satu persamaan yang mana kamu boleh keluarkan nilai A, B, C. Dekat sini A kita 1, B kita 2, C kita negatif 3. Itu maksud bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik kamu mesti boleh keluarkan nilai A, B, C dia. Okey. Jelas ke? Contoh A cikgu tunjuk. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, cikgu akan tunjuk pula contoh yang seterusnya. Kita akan pergi kepada 2 kurungan pula. Lepas ni kamu buat H dengan I. Okey. Tak best lah H dengan I. Kita pergi kepada fraction lah. Okey, kita pergi kepada fraction. Okey. Daripada A tadi, yang cikgu ajar tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat B. Cuba keluarkan bentuk kuadratik dia. Hantar kat cikgu. Dah siap hantar kat WhatsApp Tenang je tu ikut contoh sebiji pula tu. Azim rasa senang ke susah tu? Senang cikgu. Okey, bagus. Okey, gue jawab pandai. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan mula buat soalan B ni. Boleh ke semua cikgu nak buat soalan B? Boleh cikgu.
Okey, jadi sebenarnya bentuk tu yang cikgu nak fokus. Bentuk tu yang cikgu nak fokus. Soalan A yang cikgu tunjuk sama je cara dia dengan soalan B. Cumanya kalau kamu tak dapat buat, sebenarnya kamu tak tahu lagi ataupun kurang mahir cara nak buka kurungan, cara nak kembangkan. Okey, siapa nak belajar cara nak kembangkan kurungan ni, boleh datang kelas malam ni. Cikgu ada buka kelas 9 hingga 11. Okey, tapi takkan nak datang lagi kan? Kalau kamu larat nak datang, datanglah. Buat WhatsApp cikgu, cikgu bagi link. Okey, tapi cara nak kembangkan tu kelas form 2 lah. Cikgu akan ajar satu-satu cara nak kembangkan. Okey, jadi B, 3P dalam kurungan 11 tolak 2P sama dengan 15. Kita buka kurungan macam biasa. Kalau kita rasa tak mahir, bulatkan, buat anak panah, tulis kecil-kecil. 3P darab 11. Nombor darab nombor. 3 darab 11. Kita dapat 33. Sini ada P, salin P. Lepas tu dah selesai, bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil. 3P darab 2P. Jangan terlupa, 2P ni sebenarnya negatif. Nombor darab nombor. 3 darab negatif 2. Kita dapat negatif 6. P darab P, kita dapat P kuasa 2. Sama dengan 15. Okey, 15. Dia nak sama dengan kosong tau. Dia nak sama dengan kosong. Okey, jadi untuk bentukkan persamaan kuadratik, kalau boleh susun bagi yang ada kuasa 2 duduk depan. Jadi negatif 6P kita bawa dia duduk depan. Negatif 6P kuasa 2. 33 dia ni jangan ingat pula dia tak ada simbol, dia sebenarnya positif. Positif 33P. Baru pindahkan 15 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 15 sama dengan kosong. Inilah kita punya bentuk kuadratik. Jelas ke semua soalan B, boleh faham? Boleh cikgu. Cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada bentuk yang ada fraction. Sebenarnya bila ada fraction ni ramai yang ragu-ragu sikit. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, yang pertama sekali dia adalah macam soalan E. Dia ada soalan D dengan soalan E. Cikgu akan tunjukkan D dengan E, kamu akan buat F. Okey, dia ada perbezaan dekat soalan D dengan E. Jadi masing-masing perhatikan betul-betul. Okey, yang pertama sekali cikgu akan ajar kamu soalan D. Soalan D dekat sini, soalan D dekat sini, kalau kamu nak jadikan dia kuadratik, ke kamu boleh buat? Hazim rasa soalan D ni Hazim boleh buat tak nak jadikan dia kuadratik? Tunggu cikgu juga lah. Tunggu cikgu. Okeylah. Cikgu bagi masing-masing. Cuba buat soalan D. Jadikan dia kuadratik. Okey, masing-masing D dengan E. Jadikan dia kuadratik. Cikgu nak tengok berapa ramai boleh buat D dengan E ni jadikan dia kuadratik. Aulia, rasa-rasa boleh tak tu nak jadikan dia kuadratik? Tengah cuba cikgu. Ingat. Syifa macam mana Syifa? Rasa boleh tak buat ni? Tengah cuba cikgu. Okey.
Wow. Jadikan dia kuadratik Kalau kuadratik dia mesti ada kuasa 2. Salah tu. A. Okey. Nampak dah. Yelah, ada seorang boleh buat. Edina dapat buat tak tu Edina? Tengah nak send ni cikgu. Okay. Jadikan dia ni jadikan dia A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, 1 minit lagi. Okey, maaf Syuai, tak apa. Kita belajar kat sini. Okey, salah. Alamak, salah. Okey, yang D tu keliru sikit. Okey, jadi yang ni cikgu ajarlah. Tapi jangan risaulah cikgu, susahnya soalan ni, kelirunya soalan ni. Okey. Jadi sebenarnya cikgu nak mula buat soalan D dengan E, boleh ke? Boleh ke? Nak dengar suara, boleh? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, Cikgu. Azim, boleh ke cikgu nak buat ni Azim? Boleh cikgu. Okey. Saya boleh buat cikgu. Apa? Saya boleh buat cikgu. Ayo. Okey. Jadi kalaulah kamu keliru sebenarnya tu normal lah. Cikgu pun dulu keliru juga. Tapi kalau kamu boleh buat, kamu sebenarnya dah one step above. Maksudnya kamu dah 1 step ke depan. Tapi tak jauh pun. Kamu janganlah ingat, kau kat belakang aku 1 step. Member bila-bila masa boleh kejar. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D dengan soalan E. Okey, bila dia dalam keadaan fraction ni, cikgu nak ajar teknik perpindahan. Teknik pindah, tambah, tolak, tambah, darab, bahagi, darab. Maksudnya kita pindah macam biasa. A tambah 5 per A sama dengan 6. Ingat, kalau kita nak pindahkan, kamu tak boleh pindahkan yang fraction. Kamu kena pindahkan yang A. A ni positif, pindah ke sebelah. Bila dia pindah ke sebelah, baru dia jadi negatif A. Okey. Kemudian 5 per A, baru kamu pindahkan A dia. Jadi dekat sini kita pindahkan bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Untuk pindahkan dia jadi darab ke sebelah, kamu tak boleh dia darab dengan 6 je.
kamu kena buka satu kurungan 6 tolak A. Jadi daripada situ kamu boleh terus darab. A darab dengan 6, kamu dapat 6A. A darab negatif A, kamu dapat negatif A kuasa 2. Jadi dekat sini kita susun lah. Kita susun, kita nak bagi nampak lawa. Jadi dekat situ, ikutlah, ikut. Kamu nak pindahkan dia, negatif A ni kamu pindah balik ke sana jadi A kuasa 2. 6 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif 6A. 5 positif 5 sama dengan kosong. Ini bentuk kuadratik dia. Okey. Ada yang tanya cikgu? Ada yang tanya cikgu? Cikgu, kalau saya nak pindahkan 5 ke depan, 5 ni ke sini, boleh ke? Boleh, tak jadi masalah. Okey, tengok kalau kita pindahkan 5 tu ke depan, cikgu buat warna biru. Negatif A kuasa 2, 6 ni positif 6A, 5 ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif 5 sama dengan kosong. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing cuba tekan kalkulator dekat sini. A1 dengan A2, kamu dapat berapa? Cuba masing-masing tekan kalkulator. Pakai EQN degree. Yang ni lo, yang warna hitam lo. Dapat berapa A1 dengan A2 dia? Berapa? 5. A1 5, A2? 1. 1. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tekan pula kalkulator untuk yang warna biru. A1 dengan A2. Okey, cari A1 dia apa, A2 dia apa. Dah tekan dah. Dapat berapa tu? A1 dengan A2 dia. 1. 1. A1 dia 1. A2 dia? 5. 5. Okey. Jadi, basically, jawapan dia sama je. Inilah dipanggil struktur. Tapi kamu tak boleh buat cara ni dalam graf. Untuk dalam fungsi, kamu tak boleh buat cara ni. Sebab kalau dalam fungsi, graf dia takut tersalah. Sini graf dia senyum. Sini graf dia masam. Tapi, cikgu tak nak sentuh bab graf. Hari ni, cikgu just fokus untuk struktur sahaja. Jadi soalan-soalan struktur, bila kita nak jadikan dia dalam bentuk A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C, kamu boleh jadikan dia 5 ni, yang ni nak pindah ke sini, jadi macam ni, boleh. 5 nak pindah ke sebelah, boleh. Sebab apa? Sebab jawapan dia akan dapat sama sahaja. Jelas ke semua? Untuk soalan D, boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, ini adalah kita panggil dia cara pindah-pindah. Cikgu panggil dia cara pindah-pindah. Okey, dia ada satu cara shortcut. Dia ada satu cara shortcut iaitu kita buat pendaraban A. Cikgu buat ni lagi satu cara. Ini lagi satu cara kalau hanya boleh digunakan kalau dia dalam keadaan pecahan. A tambah 5 per A sama dengan 6. Jadi, kamu nak nampakkan A kuasa 2, kamu darab dengan A. Semua kamu darab dengan A. Jadi, kat sini, A darab A. Jadi, kamu akan dapat A kuasa 2. 5 per A darab dengan A. Jadi, kamu hilang A dia. Sama dengan 6 darab dengan A. Kamu akan dapat 6A. Kamu pindah ke sebelah, A kuasa 2 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif 6A, ni positif 5 sama dengan kosong. Kamu akan dapat sama sahaja macam ni. Jadi sebenarnya cikgu nak tunjuk cara ni. Cikgu nak tunjuk cara ni. Cumanya kamu kena tahu jugalah cara perpindahan. Kalau kamu nak pindah, kamu tak boleh pindahkan pecahan dulu. Kamu tak boleh pindahkan pecahan dulu. Sebab tu dekat sini cikgu ambil pindahkan A dulu. Bila cikgu dah pindahkan A, kalau untuk bahagian bawah 5 per A, kamu nak pindahkan yang A belah bawah, dia tak darab dengan 6 sahaja. Dia darab juga dengan A.
Jadi cara dia bila dia darabkan dengan dua-dua, cikgu letak dia kurungan. Supaya A ni darab dengan 6 dan A ni darab juga dengan negatif A. Jelas ke semua dua-dua cara ni boleh faham ke? Boleh cikgu. Mana suara Syifa, jelas ke Syifa? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, Faril, jelas dah Faril? Jelas cikgu. Okey. Cikgu nak tanya Irina. Irina boleh faham Irina? Boleh cikgu. Okey, Scarlett. Scarlett okey Scarlett? Okey cikgu. Okey, Hazim dapat sama tak macam cikgu? Sama cikgu, sebiji. Oh, padu. Hazim memang padu. Okey, kenapa cikgu tunjuk D? Sebab kalau dekat E, step dia adalah sama macam D, cumanya dia dah sampai sini. Maksudnya kalau kamu nak pindahkan K ni bukannya kena darab dengan 2 je, K ni kena darab dengan K juga. Okey, jadi cikgu tunjuk. Dah habis salin ke semua untuk soalan D ni? Cikgu nak tunjuk E pula. Dah cikgu. Okey. Okey, jadi Wawa jelas ke Wawa? Cikgu terang tu? Boleh. Wawa dah salin dah ni? Dah. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan E. Lepas ni, habis cikgu terang E, cikgu nak kamu masing-masing buat soalan F. Cikgu tak nak ada salah dah. Cikgu dah ajar D dengan E. Okey, jadi bila dalam keadaan pecahan, kita pakai cara mudah je. Kita pakai cara mudah je tak. Cikgu peninglah pening cara pindah-pindah. Tengok mana cikgu selesaikan. 8 per K sama dengan 2 tambah K. Jadi cara yang cikgu nak ajar ni adalah kita darabkan dengan semua dengan K. Okey. Jadi bila kita darabkan dengan K, cikgu tunjuk satu-satu. Takut kamu ada yang tak faham. K ni darab dengan 8, dia akan jadi 8K per K. Sama dengan K ni juga darab dengan 2, kita akan jadi 2K. Dan K ni juga darab dengan K, kita akan jadi K kuasa 2. Kenapa K dekat sini cikgu boleh potong? Sebab satu ada dekat atas, satu ada dekat belah bawah. Sebab tu cikgu akan dapat 8 sama dengan 2K tambah K kuasa 2. Susun K kuasa 2 duduk yang pertama, tambah 2K, 8 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 8. Inilah kalau kamu nak buat sama dengan kosong kat sini pun betul. Tapi kalau nak lagi lawa, kamu buat je sama dengan kosong. Kat depan. Benda sama je. Inilah kita punya jawapan untuk soalan E. Cikgu ajar kamu bila dalam pecahan ni tahu buat. Kamu jangan cara yang biasa. Yang biasa kenapa dalam pecahan je kita boleh buat? Sebab kuadratik dia kena ada kuasa 2. Jadi cara nak adakan kuasa 2, cikgu tengok K ni dia single. Jadi cara dia adalah cikgu darabkan dengan K supaya dia ada kuasa 2. Bila dah ada kuasa 2 dekat sini baru nampak dia adalah kuadratik. Okey, jelas ke E ni boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi daripada E, cuba buat soalan F. Cubalah pakai cara yang cikgu ajar ni. Nanti kalau nak pindah-pindah nanti takut pening. Cuba buat F guna darab macam cikgu ajar ni. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, selesaikan soalan F.
Okey, bagus. Senang tak cara cikgu ajar ni? Cikgu nak tanya. Senang ke susah? Senang cikgu. Senang. Senang cikgu, senang faham. Okey, bagus. Dia ada yang cara nak pindah-pindah tu. Bukannya cikgu tak nak ajar, tapi dia complicated. Ni. Boleh nak pindah-pindah ni, tapi kamu pening nanti. Jadi dekat sini, kita buat dia macam tu. Kalau dalam pecahan sahaja. Kalau dalam pecahan sahaja. Kamu nak hilangkan, silap kamu nak adakan H kuasa 2 ni. Okey, jadi habis dah masa. Yang dah buat boleh je terus. Cikgu saya guna cara ni. Okey. Kalau nak guna cara tu pun okey je. Tak ada masalah. Okey, bagus. Tapi kalau kamu boleh faham dua-dua cara ni, lagi baguslah. Lagi bagus. Okey. Jadi dekat soalan F, cikgu akan tunjukkan 2H tambah 6 per H sama dengan 7. Dekat sini kenapa cikgu nak kena darab dengan 2? Ini kan, cara ni, nama dia cara nisbah. Cikgu ulang balik, cara nisbah. Nisbah. Okey. Jadi, sebelum cikgu proceed kepada soalan F, cikgu ajar kamu cara nisbah ni. Cikgu dah pernah ajar dah. Masa dekat bab 9 tahun lepas. Okey. Cara nisbah dekat sini. Sekarang cikgu akan ajar kamu. K kuasa 2 tambah 2K tolak 8. Okey. Kita cuba selesaikan. Dekat sini, daripada K kuasa 2. Cara nisbah. Ni cara nisbah. Kita panggil dia cara nisbah. Cikgu akan tunjukkan. Kenapa? Cikgu tunjuk ni, kalau kamu pening, bagi tahulah. Okey. K kuasa 2 tambah 2K tolak 8 sama dengan 0. Jadi, cuba masing-masing tekan kalkulator. K1 dia berapa? K2 dia berapa? K1 dia 2. Okey. Dapat tak 2 semua? Dapat cikgu. Okey. K1 dia 2. K2 dia berapa? Negatif 4. Negatif 4. Okay, negatif 4. Okey. Jadi daripada persamaan ni juga, contoh cikgu nak darab 2. Cikgu kalau nak darab 2, cikgu kena darabkan dengan semua. Contoh 2. Contohlah kamu pilih je darab 2 ke darab 5 ke. Dia tak jadi masalah. Asalkan kalau kamu nak darab 2, kamu kena darabkan 2 dengan semua yang ada dalam ni. Contoh 2 darab K kuasa 2, 2K kuasa 2. 2 darab 2K, kamu dapat 4K. 2 darab negatif 8, kamu dapat negatif 16 sama dengan 0. Okey, cuba kat sini pula daripada yang nombor 2 ni, cuba kamu cari nilai K1 dengan K2. Cuba kamu buat. Dapat apa? Wow. Okey, K1 tu 2, K2 dia berapa? Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Okey, bagus. Okey, tak percaya lagi? Tak percaya, cikgu ambil persamaan ni, kita darab benda lain pula. Okey, kita darab 5. Okeylah, kita darab 5. Tapi dengan syarat kamu kena darabkan semua dengan 5. 5 darab K kuasa 2, kita dapat 5K kuasa 2. 5 darab 2K, kita dapat 10K. 5 darab negatif 8, kita dapat negatif 40 sama dengan 0. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator dekat sini. K1 dia berapa? K2 dia berapa? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? K1 dia berapa semua? 2. Okey, 2. K1 dia 2. K2 dia berapa? Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Baik. Jadi dekat sini, kamu hanya boleh pakai dalam soalan struktur, bukan graf. Sebab tu cikgu asingkan kelas graf-graf. Graf minggu lepas, struktur minggu ni. Okey, jadi ini dia kita punya cara. Bukannya kita main darab ni benda yang salah, tak. Dia benda yang betul. Sebab bila kita darab ni, kita tak ubah pun nilai dia. Kita tak ubah pun jawapan dia.
Jadi sebab dia tanya cikgu, kita tak ubah jawapan ke? Jawapan dia sama je. Kalau kamu nak darab dengan syarat, kalau kamu darab, pastikan kamu darabkan semua dengan benda tu. Contoh dekat sini, soalan F, kita nak adakan kuasa 2. Tapi kamu kena ada, orang kata apa, ada tujuan lah. Jangan darab tanpa tujuan. Kenapa kita darab H kat sini? Sebab kita nak nampakkan H kuasa 2. Nak jadikan dia kuadratik. Jadi H darab 2H, kita dapat 2H kuasa 2. Bila ada kuasa 2, baru dia jadi kuadratik. H darab 6H, kamu akan hilanglah H dia dekat belah bawah. Kamu akan jadi 6 je. Sama dengan H darab dengan 7, kamu dapat 7H. Ni positif, pindah ke sebelah 2H kuasa 2. Positif jadi negatif 7H. Tambah 6 sama dengan kosong. Inilah kita punya fungsi, kita punya persamaan kuadratik. Jadi benda yang cikgu ajar dekat depan ni bukannya saja-saja. Cikgu tunjuk juga dekat bawah. Cikgu buktikan juga dekat bawah. Kamu boleh pakai juga. Kamu boleh pakai di persamaan biasa. Cumanya benda tu akan merumitkan kalau kamu tak ada tujuan. Jadi dekat sini kita ada tujuan kita. Kita nak nampakkan kita punya kuadratik. Sebab H darab 2H baru jadi 2H kuasa 2. Baru nampak dia punya kuadratik. Tapi dekat belah bawah ni, bila kamu dah nampak di dalam kuadratik, kamu tak perlu nak darabkan dah. Kenapa cikgu tunjuk 2 dengan 5 ni? Sebab cikgu nak bagi tahu boleh. Kita boleh nak darabkan. Cumanya, bila kita dah nampak dia punya tujuan, dah dapat, tak payahlah nak buat dah. Dia kena ada tujuan dia. Jelas ke semua? Dekat depan boleh faham yang cikgu ajar ni? Boleh cikgu. Okey. Ada yang baru tahu, ada yang dah tahu. Azim dah tahu lama ke baru tahu? Dah tahu lah. Okey. Bagus. Aulia macam mana? Jelas ke Aulia? Boleh faham? Faham dah cikgu. Okey, ni cikgu tunjuk sebab ada yang bertanya, boleh ke main darab? Jadi dia boleh. Kita ubah bentuk saja, kita tak ubah pun nilai jawapan tu. Okey, jadi habis dah. Itulah dia cara-cara nak keluarkan kita punya persamaan. Kita nak keluarkan persamaan darab dia. Setakat ni boleh follow up lagi ke semua? Nak dengar suara sikit, boleh follow lagi ke? Boleh cikgu. Okey. Jadi dekat situ cikgu ajar kamu cara nak mengeluarkan kita punya bentuk kuadratik. Itu adalah fokus cikgu nombor 2. Ni fokus cikgu nombor 2. Okey. Lepas tu akhir sekali fokus cikgu adalah kita nak keluarkan persamaan. Tapi kamu kena mahir dah nombor 1 dengan nombor 2 ni. Okey, boleh ke cikgu nak pergi kepada cara mengeluarkan persamaan? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Baik, bukannya buku teks tak ajar kamu cara nak keluarkan persamaan, dia ajar. Dia ajar ni. Dia ajar memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi, kesimpulan. Tengok buku teks punya ayat. Memahami masalah, merancang strategi. Betul lah. Dia ajar dah sebenarnya. Cara daripada soalan ni, tengok contoh 10. Kalau siapa-siapa ada buku teks sekarang kan, boleh tengok contoh 10. Dia ada ajar cara daripada ayat untuk keluarkan kita punya persamaan kuadratik. Ini. Ni. Dia keluarkan dia punya persamaan kuadratik. Okey, jadi untuk dengan cikgu akan ajar jugalah. Cikgu akan ajar kamu cara nak keluarkan persamaan kuadratik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cara nak keluarkan persamaan. Cikgu bagi tips. Setiap kali kamu baca, kamu kena keluarkan data. Kamu kena keluarkan data. Ni paling penting. Kalau kamu tak nak keluarkan, tak boleh. Kamu kena keluarkan data juga. Masa cikgu UPSR kan. Masa cikgu UPSR, ada cikgu punya cikgu cakap, Aman, keluarkan data. Lepas tu cikgu cakap, cikgu saya dah gariskan dah. Saya dah gariskan dah data ni. Lepas tu, tak apalah. Bolehlah garis pun garis lah. Masa UPSR dulu,
kita boleh je gariskan. Tak payah nak keluarkan data. Tapi untuk dekat sini kita kena keluarkan data. Okey. Jadi daripada keluarkan data, kita kena ada perkaitan. Perkaitan maksudnya relation. Maksudnya kita kena boleh relatekan, hubungkan antara data-data tu. Contoh, kamu dah keluarkan dah data A, data B, data C. Step yang nombor 2, kamu kena fikir macam mana kamu nak kaitkan data A dengan B dengan C. Data B dengan A, data C dengan B. Dia macam tu. Itu maksudnya perkaitan. Jadi kena ada 2 benda ni sahaja. Keluarkan data, lepas tu kamu kena fikir macam mana kamu nak kaitkan data kamu antara satu sama lain. Okey, boleh ke cikgu tunjuk contoh? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, jadi cikgu buka buku ni je lah. Sama ke soalan dalam buku? Soalan muka surat 11 sama ke? Ke lain? ABC, sama ke? Azim, sama ke Azim? Kalau tak, cikgu nak buat ni sebagai homework. Sama. Sama-sama lah kita buat. Okey, cikgu akan terangkan soalan contoh. Cikgu akan tunjuk dulu dia punya contoh. Lepas tu cikgu akan buat contoh, cikgu akan buat A, lepas tu kamu buat B. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan ajar kamu satu-satu. Dah ready ke nak dengar suara sikit? Dah cikgu. Ready. Okey, baik. Okey, mantap. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan ni. Dia bagi rajah. Dia dah bagi rajah, benda senang je lah. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan jawab. Okey. Idina tengah tengok ke tu, Idina? Tengah cikgu. Okey. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi 4 sama dan sebuah segi 4 tepat. Ada yang pening mana segi 4 sama, mana segi 4 tepat. Segi 4 sama adalah satu segi 4 yang dia rectangle. Ni rectangle ni. Segi 4 sama. Sebab semuanya adalah 90 darjah. Segi 4 tepat dalam bahasa Melayu tu maksudnya sisi dia semua sama. Sisi dia adalah tepat. Semua mempunyai panjang yang sama. Okey. Tapi kalau kamu pening, cikgu ada bagi tips. Kita baca bahasa Inggeris dia. Square dengan rectangle. Square kamu lagi jelas. Ini adalah square. Ini adalah rectangle. Kalau square, semua panjang sisi dia sama. Kalau rectangle, sisi atas sama dengan sisi bawah. Panjang sisi atas sama dengan panjang sisi bawah. Panjang sisi kanan sama dengan panjang sisi kiri. Okey. Ini data sebab tu cikgu tunjuk. Diberi luas segi 4 sama dan segi 4 tepat adalah sama. Maksudnya luas untuk square, kita cakap ni A lah. Luas A adalah sama dengan luas B. Jadi bila kita punya ayat bercakap tentang luas, dekat situ kita kena pakai formula luas. Jadi bila kita nak cari formula luas, masing-masing boleh tengok kat depan. Untuk kita punya square, apa luas dia? Okey, luas untuk square adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Panjang dia adalah Z tambah 2. Lebar dia pun Z tambah 2. Jadi, luas untuk A, luas A adalah Z tambah 2 darab Z tambah 2. Z yang pertama untuk panjang dia. Kurungan pertama untuk panjang dia. Kurungan kedua untuk lebar dia. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Bagus. Okey, kamu jangan pening dah. Sebab sekarang kamu dah masuk fasa dekat mana jawapan kamu memang akan ada huruf.
Memang ada huruf. Kalau sebelum ni, kalau dia cakap luas, luas tu 50. Okey, kamu tak ada nampak huruf-huruf dah. Sekarang ni kamu nampak dah huruf dia. Okey, habis. Okey, untuk B pula. Untuk luas B pula. Okey, luas B. Panjang darab lebar. Jadi untuk luas B, cikgu tunjuk kat depan. Untuk luas B, panjang dia adalah 2Z tambah 2. Jadi 2Z tambah 1. Sorry, tambah 1. Lebar dia Z. Jadi sinilah kamu kena darabkan. Kamu kena darabkan. Jadi bila kita dah dapat luas. Luas A adalah Z tambah 2. Z tambah 2. Jadi cikgu tulis kat sini. Z tambah 2. Z tambah 2. Sama dengan luas B. Luas B adalah 2Z tambah 1. Ni cikgu letak Z kat depan lah. Z kat depan. Jadi dia kena darab dekat situ. Okey. Jadi yang ini adalah cara kamu keluarkan persamaan. Ni adalah cara kamu keluarkan persamaan. Apa highlight cikgu kat sini? Cikgu nak highlight kat sini adalah kalau dia bercakap tentang luas, kamu kena fokus tentang formula yang bercakap tentang luas. Bila kita bercakap tentang formula tentang luas, kamu kena tengok bentuk pula. Okey, sekarang ni bentuk dia square dengan rectangle. Jadi tak ada masalah. Formula untuk rectangle dengan square adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Jadi nampak cikgu keluarkan. Ni panjang dia, ini lebar dia. Ni cikgu keluarkan. Ini panjang dia, ini lebar dia. Ini maklumat A, ini maklumat B. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena kaitkan antara maklumat A dengan maklumat B. Ini cara cikgu kaitkan. Kenapa cikgu cakap dia sama? Sebab dia dah mention dekat sini, dia adalah sama. Luas untuk square dengan rectangle tu adalah sama. Cikgu ulang balik. Kok ada yang pening. Okey. Sekarang ni, kita nak belajar cara nak keluarkan persamaan daripada soalan. Daripada ayat struktur. Kamu kena baca elok-elok ayat yang diberikan. Keluarkan data. Jadi, bila dia dah ada bagi gambar rajah, inilah data dia. Inilah data dia. Kemudian daripada gambar rajah ni, dimension apa? Diberi luas. Jadi, cikgu terus highlight pada luas. Cikgu terus kecilkan skop cikgu. Dia kalau daripada gambar rajah, dia boleh jadi perimeter, dia boleh jadi luas permukaan, dia boleh jadi macam-macam. Tapi sekarang dia dah kecilkan skop, dia fokus pada luas. Bila dia fokus pada luas, maksudnya cikgu kena cari luas A, cikgu kena cari luas B. Jadi ini data A, ini data B. Kemudian dia sambung balik ayat dia cakap apa? Dia cakap dia beri luas segi empat sama dengan luas segi empat tepat. Cikgu dah cari. Luas segi empat sama adalah A, luas segi empat tepat adalah B. Terbalik. Ini B cikgu, ini B cikgu, ini A cikgu. Kemudian baca pula adalah sama. Jadi bila sama dekat situ, perkataan sama dekat situ adalah cikgu kena hubungkan maklumat A dengan maklumat B. Nampak? Dapat dah daripada sini. Jelas ke macam mana cikgu keluarkan tu? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Cikgu. Okey, lepas tu nak selesaikan kepada menjadi A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Itu dekat soal, itu dekat point nombor 2 cikgu. Itu dekat bentukkan persamaan kuadratik. Sekarang ni nak keluarkan persamaan ni macam ni. Nak keluarkan persamaan ni macam ni. Lepas kamu dah dapat sampai sini dengan betul, kamu kena pula bentukkan persamaan kuadratik. Jadi daripada sini kamu kena fikir pula macam mana nak dapatkan AZ kuasa 2 tambah BZ tambah C. Jadi susah ke? Tak susah. Tak susah. Kamu darabkan sahaja macam biasa. Tapi untuk step cikgu yang nombor 3 sampai sini dulu. Cikgu keluarkan maklumat data A, data B. Lepas tu cikgu kaitkan dia sampai sini. Jadi cikgu stop sampai situ. Jelas ke semua cara cikgu keluarkan tu? Boleh faham?
Boleh cikgu. Okey. Lepas tu yang ni untuk jadikan dia kuadratik, cikgu dah ajar untuk nombor 2. Lepas dah jadikan dia kuadratik, nak cari nilai Z1, Z2, cikgu dah ajar pada awal kelas tadi. Okey. Lepas tu cikgu nak pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Cikgu ajar, cikgu ajar. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Okey. Dekat sini fokus cikgu bukan nak selesaikan sampai habis. Bukan nak selesaikan sampai habis. Fokus cikgu adalah cara nak keluarkan data. Cikgu nak kamu faham macam mana nak keluarkan data. Okey, boleh ke cikgu nak mulakan untuk soalan A? Boleh cikgu. Boleh tu. Okey. Boleh. Data ni dia bila daripada soalan struktur, data ni dia terpecah. Dia terpecah. Contoh, maksud terpecah tu maksudnya data A, data A, data B, data B, data C, data C. Okey, sebagai contoh, lebar sebuah buku matematik ialah XCM. Jadi bila dia cakap buku matematik, buku kamu bentuk bulat ke? Ke ada bentuk bulat kat sini? Buku kamu akan berbentuk rectangle. Jadi dekat sini cikgu buat buku matematik. Payah pula matematik tak muat. Buku mat. Okey. Jadi lebar dia cakap lebar dia adalah X. Maksudnya sini adalah X sentimeter. Kemudian jika panjang buku tu, jika panjangnya, ni lebar. Ni lebar. Jadi maklumat yang dia bagi yang pertama, lebar adalah X sentimeter. Maklumat yang kedua, dia bagi tahu pula tentang panjang. Panjang dia adalah, dia cakap apa? 4 cm lebih daripada lebar. Jadi, panjang dia 4 cm lebih daripada lebar. Lebar kamu tak tahu berapa? Lebar tu X. Jadi, 4 tambah X cm. Jadi, panjang dia adalah 4 tambah X cm. Ini adalah dia punya panjang. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Data tu cikgu dah bagi kat sini. Yang kemudian, luas. Dia bagi tahu luas. Jadi, maklumat yang seterusnya, dia bagi tahu luas dia 32 cm kuasa 2. Tiba-tiba dia minta pula perimeter. Apa perimeter dia? Jadi ni cara keluarkan data. Ini adalah data pertama. Ini adalah data kedua. Ini adalah data ketiga. Jadi dekat sini daripada data A, data B, data C, bila kamu dah berjaya keluarkan dengan baik, kamu kaitkan pula antara ketiga-tiga data ni. Sebagai contoh, bila dia mention luas dia 32 cm dan bentuk dia dekat sini adalah rectangle, apa yang kamu kena buat? Panjang darab lebar. Panjang dia 4 tambah X, lebar dia X. Jadi darabkan dua-dua. X 4 tambah X sama dengan 32. Dekat sini adalah step nombor 2. Cikgu dah kaitkan data A dan data B. Jelas sampai situ? Cara cikgu kaitkan, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Kita buka. Cikgu buat sampai habis soalan ni. Kita buka. X darab 4 kita dapat 4X. X darab X kita dapat X kuasa 2 sama dengan 32. Kita keluarkan. Bila kita keluarkan kita punya kuadratik. Okey, X kuasa 2 cikgu susun kat sini. Tambah 4X, 32 positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 32 sama dengan kosong. Okey, kita cari X1 dengan X2 apa kat sini? Cuba buat. X1 dia berapa? X2 dia berapa? Berapa? X1 4, Okey. X2 negatif 8. Negatif 8. Okey, bagus. Okey. Jadi, dah sampai sini. X1 4. Cikgu buat X tolak 4. X1 negatif 8. Cikgu buat X tambah 8. Sama dengan kosong. Yang ni memang kena buat.
Yang ni kita belajar pada mengeluarkan nilai X. Yang ini kita belajar yang nombor 2 tadi iaitu cara mendapatkan persamaan kuadratik. Yang kita belajar untuk step nombor 3 adalah ni A, B, C. Jadi bila kamu soalan struktur untuk kuadratik dia akan dapat 2 nilai. Jadi dekat sini apa yang cikgu nak bagi tahu, ambil yang positif, buang yang negatif. Itulah dia. Jadi dekat sini ambil yang positif. Ambil positif. Jadi dekat sini positif kita 4. Jadi kita ambil X tu sama dengan 4. Sebab apa? Sebab kalau cikgu ambil negatif, mana ada lebar, mana ada dalam dunia ni lebar sesuatu negatif 8. Tak ada. Okey. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan pula. Cikgu nak kaitkan pula. Dia nak cari perimeter tu. Jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada buku matematik kita. Jadi bila panjang kita 4 tambah X. Bila panjang kita 4 tambah X. Maksudnya bila X kita 4. Bila X kita 4. 4 tambah X. X kita jumpa tadi 4. Jadi 4 tambah dengan 4. 4 tambah 4. Maksudnya panjang kita 8. Okey, panjang kiri sama dengan panjang kanan. Maksudnya sini pun 8. Lebar. Lebar dia. Kan kita dah dapat X kita 4. Maksudnya sini 4. Sini pun 4. Sini 8. Sini pun 8. Jadi perimeter dia apa? 8 tambah 4 tambah 8 tambah 4. 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8. Jadi kamu akan dapat 24 cm. Ini jawapan dia. Itu dia cara nak jawab dia. Dia panjang sikit. Dia panjang sikit. Dia boleh. Ni tapi cikgu nak masing-masing salin dekat buku. Azim, boleh faham ke yang cikgu ajar? Saya boleh. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Aulia okey Aulia? Setakat ni okey lagi cikgu. Okey, bagus. Wawa buka puasa. Cikgu lupa. Wawa macam mana Wawa? Faril pun nak buka puasa. Faril nak buka puasa dah kan? Nak Wawa? Kejap lagi cikgu. Tak apa. Kejap lagi Faril salin dulu. Salin dulu. Okey cikgu. Syifa, jelas ke ni Syifa? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Scarlett macam mana Scarlett? Boleh cikgu. Okay. Arisa, dah salin belum Arisa? Tengah cikgu. Tengah. Okey, salin.
Okey, dah habis salin ke semua soalan A ni? Ya lagi cikgu. Okey. Jangan salin soalan ni kan dalam ni. Dalam buku modul. Cikgu just hari ni kan tujuan cikgu adalah cikgu nak kamu nampak flow dia je. Cikgu nak nampak flow dia. Yang pertama dekat sini cikgu data. Macam mana cikgu dapat data? Cikgu baca ni, cikgu baca. Lepas cikgu dah dapat data, barulah cikgu boleh buat macam ni. Ni yang A ni, macam ni baru cikgu boleh buat. Data B adalah luas 32 cm. Data C, dia nak apa tu perimeter. Kemudian, bila data A, data B, data A, dia mesti boleh dikaitkan. Dia mesti ada hubungan antara satu sama lain. Jadi contoh, dia nak cari luas. Dia dah bagi luas. Jadi create formula luas. Create rumus yang bercakap tentang luas. Jadi luas adalah panjang darab lebar. Panjang kita 4 tambah X, lebar kita X. Jadi dekat sini cikgu darabkan dua-dua ni. Bila cikgu darabkan dua-dua ni, cikgu berjaya keluarkan kuadratik. Nampak? Kat sini cikgu berjaya keluarkan kuadratik. Ni kuadratik dia. Jadi, bila dia kuadratik, cikgu boleh cari nilai X dia. Guna kalkulator X1, X2. Bila cikgu dah tekan, yang ni cikgu dah ajar cara nak keluarkan X. Cara nak keluarkan X, lepas tu cikgu dah ajar cara nak bracket 1, bracket 2. Okey, jadi bila cikgu dah dapat X sama dengan 4 dengan negatif 8, ambil yang positif, jangan ambil yang negatif. Okey, jadi daripada data A dan B, kita berjaya mendapatkan nilai X tu sama dengan 4. Dekat sini cikgu kaitkan data A dengan data B. Kemudian, untuk menjawab soalan C, cikgu kaitkan pula data A dengan data C. Data A tadi, ni gambar buku, maklumat panjang buku, maklumat lebar buku. Nampak? Lepas tu, bila cikgu dah dapat nilai X, X sama dengan 4 di data ni tadi, di soalan ni tadi, cikgu masukkan panjang kita 4 tambah X. Jadi gantikan X ni dengan 4. Lebar dia X. Tadi kan kita dah dapat X tu 4. Jadi kita gantikan lebar dia 4. Jadi bila kita dapat panjang kita 8, panjang kiri sama dengan panjang kanan, panjang atas sama dengan panjang bawah. Jadi dia nak perimeter. Perimeter maksudnya ukuran keseluruhan sisi buku tu. 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8. Dapatlah 24. Habis dekat situ. Jelas ke semua yang cikgu ajar tu? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Cikgu nak tanya. Erdina, jelas ke Erdina? Boleh faham ke soalan A ni? Boleh cikgu. Okey. Okey, kita cuba buat soalan. Satu soalan. Cuba buat soalan B. Okey, cuba buat soalan B. Saya berbuka dulu cikgu. Okey, doa dengan cikgu Cikgu insyaAllah. Okey, doa cikgu jadi makin handsome ke? Amin. Amin. Baik, terima kasih cikgu. Bye. Okey, Faril. Aku senang. Wawa pun doa dengan cikgu. InsyaAllah. Okey, cuba buat Cikgu bagi masa 4 minit. Lepas tu cikgu jawab, patah bedah kelas kita.
Okey, 2 minit lagi. Oh, Aulia dah dapat. Bagus. Okey, bagus. Ejen dah dapat. Okey, habis dah. Okey, jadi dekat sini cikgu nak jawab soalan B Boleh ke semua? Nak dengar sikit boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi soalan B ni kita keluarkan data satu-satu. Baca dulu. Hisham berumur X tahun. Kamu terus tulis. Jangan kamu baca tulis je. Hisham, umur dia adalah X tahun. Okey, kemudian dekat sini 5 tahun lagi muda daripada abang dia Fendi. Maksudnya Hisham adalah X tahun. Jadi abang dia Fendi ni dia tua 5 tahun. Jadi Fendi ni umur dia adalah X tambah 5 tahun. Baca elok-elok, lepas tu terjemahkan. 5 tahun lagi muda daripada abang dia. Contoh kalau Hisham tu Hisham tu umur dia 7 darjah 7 tahun kan. Jadi abang dia 7 tambah 5. Sebab tu cikgu buat X tambah 5. Sekarang kita tak boleh nak decide sebab kita tak tahu umur Hisham tu berapa. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Baik, ini data A. Data B. Apa data B? Hasil darab. Hasil darab adalah sama dengan 24. Jadi, perkaitan antara data A dengan data B apa? Data A dan data B. Jadi, bila dia cakap hasil darab, kita darabkanlah. Umur X tambah 5 sama dengan 24. Ini kan kita darabkan. Jadi, dekat sini, data C. Dia minta apa? Dia minta umur Hisham. Dia minta umur Hisham. Jadi, dekat sini, cikgu kaitkan dulu data A dengan data B. Jadi, X darab X, kita dapat X kuasa 2. X darab 5, kita dapat 5X. 24 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif 24 sama dengan kosong. Okey, masing-masing cuba tekan kalkulator. X1 dengan X2 dapat berapa? Dapat berapa? X1 3. Okey, 3. X2? 8. Negatif 8. Okey, buat kurungan. Kita akan dapat X tolak 3. X tambah 8 sama dengan kosong. Ni cara buat kurungan cikgu dah ajar tadi. Okey, sekarang macam cikgu mention, ambil yang positif. Ambil yang positif. Jadi dekat sini, bila kita dah dapat X sama dengan 3, umur Hisham apa? Umur Hisham tu adalah X. Jadi X tu kita dapat sama dengan 3. Maksudnya umur Hisham adalah 3 tahun. Ini jawapan soalan B. Jelas ke semua macam mana cikgu keluarkan satu-satu, cikgu kaitkan, lepas tu baru cikgu jawab. Boleh faham ke semua? Boleh? Okey ke? Boleh. Okey. Arisa macam mana Arisa? Boleh faham? Boleh cikgu. Dia tak ada cara lain. Memang cara tu je. Keluarkan satu-satu data. Okey, kat sini cikgu keluarkan data A, data B, data C. Jadi sekarang data A, data B, data C kamu kena fikirkan macam mana nak kaitkan. Jadi cikgu nampak dekat sini yang boleh dikaitkan adalah data A dengan data B. Hasil darab umur kedua-dua tu adalah 24. Jadi dekat sini cikgu buatlah inilah hasil darab. Ini adalah dia punya pendaraban.
X darab dengan dalam kurungan X tambah 5. X ni umur Hisham, X tambah 5 ni umur Fendi. Sama dengan 24. Jadi bila cikgu dah dapat, cikgu selesaikan, cikgu bentukkan dia kuadratik. Kita dah belajar dah macam mana nak bentuk kuadratik. Lepas tu kita cari nilai X. Kita cari nilai X, kita dah belajar dah cara nak cari nilai X. Dan sekarang kita ambil yang positif. Bila kita dah dapat, baru kita jawab soalan C. Baru kita jawab apa yang C ni tanya. Umur Hisham. Bila tengok balik data. Data A dengan C, A dan C, umur Hisham tu X tahun. Jadi dekat sini X kita dapat 3. Jadi umur Hisham sama dengan 3 tahun. Macam mana semua? Alright tak alright ni? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Itulah cara nak jawab soalan struktur. Jadi masing-masing boleh buka kamera. Jadi cikgu dah habis ajar dah. Cikgu nak tanya macam mana kelas kita hari ni? Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Boleh faham. Azim, rasa-rasa susah ke senang? Senang cikgu. Bagus. Ya, mantap. Pengawas mana ni? Kalau pengawas selalu senang je dia jawab soalan matematik. Pengawas TSF bakal ke sekolah. Okey, Zarina okey ke? Zarina Al-Sobri. Syifa okey hari ni Syifa boleh dapat apa yang cikgu cuba sampaikan? InsyaAllah boleh dapat. Nanti kalau ada masalah bagi tahu cikgu, nanti cuba buat soalan C dan D. C je kot. C dan D. Okey, jadi sekarang dah pukul 7. Cuba buat soalan C Okey, itulah homework kita, satu page tu je. Jadi cubalah hantar, Okey, jadi sampai situ sahaja. Cikgu minta maaf salah silap cikgu. Okey semua, selamat malam, selamat berehat dan assalamualaikum. Bye. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.